Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pada semua yang ada pada malam ini? Diharap semua sehat sejahtera, sehat walafiat. So, sebelum kita mula, kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, pertama semalam saya tak dapat nak buat kelas kerana ada urusan dekat luar, tak sempat nak balik. Jadi itu yang pagi-pagi tu saya dah maklumlah pada kawan-kawan tak dapat adakan kelas, tapi saya janji kena buat juga kerana saya tak nak lari daripada jadual lah. So itu sebab saya buat pada hari ni. So mungkin ada juga sebahagian daripada rakan-rakan kita yang tak dapat join pada malam ni kerana kebiasaannya macam yalah kawan-kawan kita yang Muslim, mereka ada bacaan Yasin malam Jumaat. Jadi malam Jumaat ni satu malam yang kira orang nak beribadah lah. Okay? Jadi mungkin mereka tak ada keterbatasan waktu untuk bersama-sama kita pada malam ni. Tapi tak apa. InsyaAllah saya juga ada sediakan recording untuk tuan-tuan dan puan-puan. Untuk review balik lah sebagai rujukan. Dan hari ini saya akan berkongsikan berkenaan dengan Facebook. Okay, Facebook seperti mana yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan dah biasa dengan Facebook. Jadi pertama sekali saya ingin ingatkan lagi pada semua rakan-rakan sekalian bahawa kelas ini adalah digital marketing basic asas. Okay, jadi kalau apa yang advance tu saya tak ajar lah sebab saya punya keupayaan pun saya boleh mengajar ke sampai level yang basic dulu. Untuk yang advance tu saya punya ilmu ni tak sampai lagi lah. Boleh pakai untuk diri sendiri tapi belum boleh kongsi lagi. Maksudnya saya ni tak layak nak kongsi yang level advance lagi ataupun yang master lagi kan. Tapi insyaAllah daripada yang basic ni, okay, kalau tuan-tuan nak belajar daripada basic ataupun nak review semula, maka saya persilakanlah untuk saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan. Sebab ada juga yang mungkin ada yang kata mungkin kelas ni basic sangat, jadi tak apa. Ni mungkin tempat ni tak berapa sesuai. Tapi kepada yang baru nak berjinak-jinak atau nak refresh, nak belajar semula berkenaan digital marketing ni, saya bawa tuan-tuan proses dia daripada awal sampailah tuan-tuan akan boleh untuk kreatifkan penggunaan digital marketing ni bagi perniagaan tuan-tuan masing-masing. Okay, so hari ini tuan-tuan dah biasa dengan Facebook, tuan-tuan dah biasa untuk posting, dah biasa post macam biasalah kan, you update status dan sebagainya, biasa like, biasa komen, biasa share juga. Jadi kebiasaan benda ni. Jadi sekarang ni saya bawa tuan-tuan bagaimana untuk memanfaatkan posting-posting ni untuk perniagaan nanti. Sama ada you buat hard sales ataupun soft sales, terpulang pada tuan-tuan punya strategi nantilah. Cuma hari ini saya nak kongsikan dengan satu post dia boleh jadi 3 post. Dengan 3 post dia boleh banyakkan post lagi. Dan hari ini juga saya akan kongsikan dalam masa 1 hari tak sampai 1 jam tuan-tuan boleh buat posting tu untuk seminggu ataupun 30 hari. Maksudnya tuan-tuan boleh schedulekan post tersebut. Jadi tak perlulah nak post hari-hari, nak kena jaga pukul 9 kena bangun nak kena post. Ini tak apa. Kalau puan-puan tengah driving ke, tengah ada kerja, pukul 9 pagi post tu akan keluar. So bila dah keluar post tu, tuan-tuan just share saja. Tak perlu nak fikir nak isi post apa pada hari-hari berkaitan. Jadi menjimatkan masa, lebih sistematik dan nampak you lebih profesional. Itu yang saya nak kongsikan. Okay? Setakat ni ada pertanyaan tak sebelum saya mula? Tolong type dekat chat. Okay, saya share screen terus lah. Senang. Okay. Padam dulu yang ini. Saya cuba settingkan dia. Saya pelan pula ni. Okay. So Facebook seperti yang tuan-tuan tahu,
fungsi Facebook kita boleh buat posting. Okay, pertama sekali posting tu dekat mana? Tu nak tanya dulu. Okay, biasanya kita ada Facebook personal. Ini yang penting kita kena tahu dulu. Lepas tu kita ada page sendiri. Okay, page sendiri. Lepas tu kita pun join group. Group Facebook. Kita join lah, sama ada group apa, group hobi ke, group makan-makan ke, group business ke. Jadi kita ada banyak group. Jadi group ni tak kisah, you nak ada 1000 group pun boleh, tak ada masalah. Jadi ada fungsi-fungsi tersendiri. Jadi hari ni saya nak kongsikan, okay, bila kita buat post, okay, saya buat gambar aja senang supaya you boleh nampak idea dia lebih jelas lah. Okay, bila you buat post katalah ni kat Facebook, okay, ni ialah you punya FB. Okay. Okay, so ini adalah you punya FB. Okay, lepas tu biasa kita akan buat post dekat mana? Kita punya apa, kalau personal dia panggil news. Siapa ada idea dia panggil apa? Kita punya news feed, betul tak? You update status hari-hari dan sebagainya dekat news feed, kan? Okay, ini kita akan buat FB posting. Okay. Okay. So biasanya bila kita buat posting, kebiasaan sekarang ni tuan-tuan, jika belum ada page lagi, maka tuan-tuan akan buat posting dekat news feed. News feed. Jadi saya tandakan dulu supaya dia nampak jelas. Tuan-tuan boleh follow saya lepas ni. Okay. So kita tanda macam ni. So ini dia panggil, kita buat insert. Ambil makan masa sikit je sebab dia guna di posting. Okay, ini adalah dia punya posting. Sikit. Okay, ini dipanggil you punya posting dekat newsfeed. Okay, itu yang pertama. Kedua, kita juga boleh buat posting sekiranya kita ada page. Sekiranya kita ada page. Okay, so ini kita tulis page. Kita juga boleh buat posting sekiranya kita ada page. Okay, kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak buat posting di setiap page dan sebagainya. Okay, ini pun dia panggil posting. Okay, tak. Okay, dan yang ketiganya, kita juga boleh buat posting dekat apa dia, tuan-tuan? Dia bagi idea. Cuba tulis dekat page. Okay, kita juga boleh buat posting dekat group FB. Okay. So kita juga boleh buat posting dekat group FB. Okay. So Ctrl C, Ctrl V. Ini saya kena cekap, kena laju sikit supaya tak tertunggu-tunggu. Okay. Okay, perasan Okay, dapat So ini baru posting, tuan-tuan. Sekarang ni saya nak tunjukkan ada 3 tempat tuan-tuan boleh post benda yang sama ke 3 tempat platform yang berbeza, ataupun ruang yang berbeza. Satu, tuan-tuan post dekat Facebook personal, itu dipanggil newsfeed tuan-tuan ataupun wall. Keduanya, tuan-tuan akan boleh post juga dekat page. Sekiranya tuan-tuan ada page, page business ke, page peribadi ke, tak kisah apa page yang tuan-tuan ada, halaman. Kita dah belajar benda ni minggu lepas. Dan yang ketiga juga, kita boleh post dekat group. Jadi macam mana kita nak post dekat group? Kita kena buat sharing, kita kena join group dahulu. Contohnya group kawasan, group jual-jual, group hobi, group business dan sebagainya. Dan juga kita punya post dekat group ni tertakluk kepada kebenaran approval daripada admin group. Setiap group ni dia ada admin masing-masing. Okey. Jadi apa yang saya nak tunjukkan di sini, bila kita posting, maka kita boleh jimatkan masa. Macam mana kita nak jimatkan masa? Tuan-tuan kena ada satu standard copywriting. Sama ada tuan-tuan nak buat 7 hari
ataupun tuan nak gunakan copywriting yang sama setiap hari, terpulang pada tuan-tuan. Tapi nak ceritakan, you must schedule, you kena ada standard copywriting tadi. Dan juga kedua, kena ada gambar ataupun video. Jadi simpan dalam nota ataupun dalam satu folder, maka apabila tuan nak buat posting mudah. Okey. Jadi nak buat posting ni, kalau nak lebih mudah, kejap lagi saya akan tunjuk cara posting lebih mudah. Cuma saya nak tunjukkan ni di mana tuan-tuan boleh posting. Okey. Setakat ni dapat tak tuan-tuan? Dapat Siapa dapat boleh komen dapat. Supaya saya dapat tahu yang tuan-tuan bersama dengan saya. Okey, Chun. Tengku dapat. Okey. Haryadi, Jepsong. Okay, thank you. Okey, sekarang I tunjuk you post dekat Facebook lah. So, ini you punya Facebook personal lah. Ini contoh lah, ini saya punya Facebook personal. Okey. So, dekat sini, okey, macam mana nak buat post? Ini I kena tunjuk sebab ini adalah basic. Pasal apa kena tunjuk basic? Supaya you boleh follow dia punya flow nanti. Kalau saya cakap saja takut you tak boleh follow. Sebab ada juga sebahagian daripada kita yang baru nak berjinak-jinak dengan Facebook. Jadi kita kena respect mereka. Kita kena samakan kita punya dengan yang lain-lain supaya mereka pun boleh follow. Tak rugi kalau kita dah faham semua, tapi kita cuba refresh balik. Tak rugi. Sebab insyaAllah you akan dapat value yang berlainan lagi. Okay? Thank you pada Hazri, Megat dan Saiful. Okay, ini you post dekat sini. Okay, contohlah you post dekat ni. Ini desktop punya view Kalau dekat handphone lain view dia. Okay. Salam Jumaat. Salam Jumaat semua. Malam Jumaat ni. Salam malam Jumaat semua. Okay, terus. Kalau ada gambar, masukkan gambar. Ini saya tunjuk contoh dahulu. Okay, then you tekan post. Okay. So, ini post yang pertama ni selesai. Salam malam Jumaat semua. So, itu adalah dekat newsfeed kita. Dan satu Okay, lepas tu saya nak tunjukkan kita post dekat group. Okay. So, macam mana kita nak postkan dekat group? Okay, kita pergi group. Cari group. Macam mana nak cari group? Okay, kita pergi ke sini. Di bawah ni. Ni. Ada tadi tu. Hilang dari. Baru je. Ni. Group ni. Tengok group yang kita join kat mana. Kalau kita tak ada group, you kena join group yang kita selalu join. Jadi contohlah saya klik group Kuala Lumpur ni public. Nampak ini public. Dan group ni ada juga yang bersifat private. Maksudnya dia tak boleh, dia hanya dia punya post tu orang luar tak boleh nampak. Hanya orang dalam tu je nampak. Okay, dan post tu tak boleh di-share keluar. Tak boleh share keluar. Hanya dalam tu saja. Okay, contohlah kita masuk Kuala Lumpur. Okay, dekat buy ini, ini buy and sell. Ini lebih kepada menjual ni. So, sell something. Maka kita tak boleh share. Kita boleh ini boleh buat you punya produk boleh masukkan. Tapi hari ni saya nak kongsikan berkenaan dengan posting saja. Okay, online shopping Malaysia kita tengok. Pun sama, buy and sell. Okay, nanti. Okay, kita cari. Okay, wilayah Batu Cave. Pun sama, buy and sell. Okay, sekejap cari yang standard dulu. Standard. Tamiya jangan. Kang bising orang ni. Okay, apa lagi ada? Okay, katalah speed test XOX ni lah. 10 orang je dalam ni. 1.2. Ramai. Okay, kat sini boleh. Okay, katalah kita post kat sini. Salam malam Jumaat. Tiba-tiba pula saya buat dalam ni kan. Okay, salam malam Jumaat. Post. Okay, dapat Okay, tu post yang kedua. Okay. So, group. So, now kita pergi page. Macam mana nak post dekat page? Pertama sekali, tuan-tuan kena ada page lah. Itu syarat utama dia. So, macam mana nak pergi page? Tuan-tuan tengok dekat atas kali ni, ada bentuk gambar macam bendera ni. Okay, klik dekat sini. Klik. Okay. Lepas tu pilih page mana yang tuan nak masuk. Mana satu page yang tuan-tuan nak masuk. Okay, kita tengoklah. Okay, contohlah saya pergi ke 1xx Digital Marketing. Okay. Ini salah satu page yang saya ada. Okay. Lepas tu, pergi dekat, okay, kalau perasan dekat page ni ada dua pilihan. Satu post in business suite, satu post in Facebook. Ada beza dulu ni. Ini business ni,
Yang akan saya kongsikan sekejap lagi, tapi saya nak tunjukkan yang standard dulu. Ini terus post sekarang. Ini terus instant. Maksudnya create post ni dia akan terus keluar sekarang juga. Salam malam Jumaat. Okay. Share. So ada 3. Okay. So maksudnya kita boleh post dekat newsfeed kita, personal FB, kita boleh post dekat group, dan kita juga boleh post dekat page kita. Pasal apa saya tunjukkan ni? Kerana ada juga daripada kita yang mungkin dia tak tahu. Okay? Bukan dia tak tahu, dia tak didedahkan. Boleh post dekat page. Ada 3 post dalam satu copywriting yang sama. Kita boleh copy paste saja copywriting tu di 3 tempat yang berlainan. Okay. Lepas tu, bila kita dah post macam ni, kadang-kadang kita rasa macam bila dah post satu tempat, takkan tak boleh share. Ada tak yang lebih mudah daripada tu? Yang nak mempercepatkan cara kita nak buat share. Itu yang saya nak tunjuk sekarang. Okay. So, kita kena tahu dulu mana tempat yang boleh share. Post yang macam mana yang boleh share. Itu yang kena faham dulu. Kalau tak faham nanti, kita tak akan dapat dia punya gambaran tu. Jadi sekarang ni, saya nak tunjuk dia punya mapping dahulu. Okay. So, apa saya nak kongsikan kat sini? Kita cari dulu yang bersesuaian. Mana dia punya tu? Saya nak cari anak panah sebenarnya. Okay. Okay. Oh, gitu dia. Oh, sorry. Panah tu tak sesuai. Okay ni. Okay. Part mana yang kita boleh share. Okay. Sekejap saya kena buat dulu. Okay. Pertama yang kita boleh share. Okay. Yang pertama ialah newsfeed. Okay. Daripada newsfeed ni. Oh, gitu pula dia. Okay. Ni yang kita boleh share. Okay, daripada personal FB kita, kita boleh share pergi ke group. Itu yang pertama kena tahu. Okay. Ctrl C, Ctrl V. Okay, tarik dia. Ini share. Okay. Ini newsfeed personal FB kita boleh share pergi ke group. Dan yang kedua, kita juga boleh kongsikan daripada page ni pergi ke group. Okay, maksudnya kita manage page tu lah. Kena syaratnya kita yang manage page tersebut. Okay, ini yang kedua. Kita boleh share. Dan yang ketiga. Okay, dan yang ketiga. Ketiga ialah daripada. Okay. Daripada page pergi ke newsfeed. Okay. Newsfeed boleh tak share pergi ke page? Tu nak tanya dulu. Boleh ke tak boleh rasanya? Ada siapa tahu? Ini sekarang ni personal page. Kita nak share pergi group 1. Satu lagi daripada page kita nak share pergi group 2. Ataupun daripada page kita nak share pergi ke newsfeed 3. Sekarang ni saya nak tanya, boleh tak newsfeed share pergi ke page? Tak boleh rasanya. Okay. Nanti kita tengok sekejap lagi. Boleh ke tak boleh? Okay. So, ingat sekarang ni kita dah post tadi. Tadi tu kita dah post. Okay. Sekarang saya nak tengok. Tunjukkan pada kawan-kawan. Okay. Sekarang ni kita daripada personal dulu. Personal FB. Okay. Personal FB. Sekarang you dah post dekat personal FB. Salam malam Jumaat. Nampak tak ada button share? Okay. Kita klik button share. Kita nak share dekat mana sekarang? Okay. Kita nak share dekat group. Boleh. So, grup mana kita nak share? Kita cari grup yang kita boleh masuk. Okay, katalah grup mana yang sesuai. Okay, Sentul buat apa hari ni? Okay. Kita masuk grup tu. Kita share. Posting tu dah ada. Sama ada kita nak type balik ataupun kita post saja dulu. Terpulang. Okay. Jadi, kita post. Ataupun saya ambil. Ini sebab saya rasa saya ada posting apa. Okay, kita post yang ni.
So maksudnya daripada personal Facebook kita boleh share pergi ke group. Itu saya nak tunjukkan. Okay, penting ni. Walaupun nampak mudah tapi ada sebab kenapa saya nak tunjukkan benda ni. Okay, sekarang ni kita nak pergi pula page. Kita ada page tadi. Okay, kita nak share pergi ke mana page. So kita pergi ke page ni, logo page klik. Okay, klik. Katalah saya ambil page. Better saya ambil yang promote SIM card. Okay, katalah saya dah post siap-siap satu post tu. Okay, contohnya post inilah. Okay, post apa ni, One Extra XQT Season 2. Okay, katalah ini saya post Okay, so nampak tak ada butang share ni, like, comment and share. So kita share. So kita nak share pergi ke mana? So pergi ke group. Ini kita share pergi ke group. Okay, so group mana kita nak masuk? Kita tengok mana group yang ada. Okay, katalah group Kuala Lumpur, public group. Okay, ada nak tambah komen tak dekat post ni? Salam. Tapi kena cantik lah dia punya ayat lah. Belilah kredit SIM card kredit luput 28 bulan. Tiada komitmen bulanan. Maksudnya tak perlu top up setiap bulan. SIM card ni 2 tahun tahan. Maksudnya macam tu. Okay, then kita post. Nampak public group? Lepas tu kita post. So nampak ada 2 post dah kita boleh buat. So kita balik ke sini. So maksudnya daripada page kita boleh post pergi ke group. Tadi personal kita post pergi ke group. Jadi kita ada banyak group. Kalau ada 20 group, so satu post tadi kita boleh share 20 group kita boleh share. Tak perlulah kita nak retype semula. Jadi kita share dekat kita punya personal FB saja, jadikan dia public, ataupun dekat page, terus kita share pergi ke group. Okay, sekarang ni daripada page ni boleh tak kita share pergi ke kita punya personal FB? Itu nak kena tanya, boleh ke tak boleh? Okay, jadi kita jawab boleh ke tak boleh. Okay, so contoh kita cari page yang sesuai. Okay, kita tekan ini page balik. Okay, kita tengok page yang kita manage. Okay, katalah Mr. Boy Hadi ni. Okay, saya tengok apa page yang ada, apa posting yang ada. Okay, contohlah ni. Okay, saya klik yang ni, share. Ada button share kan? Saya tak tunjuk Okay, nampak tak ada button share ni? Okay, saya klik share ni. Klik share. Itu kenapa dia pergi WhatsApp tu? Saya klik share to group. Kenapa dia pergi group ni? Sekejap. Sepatutnya dia boleh share pergi ke sebab saya komen as Mr. Boy Hardy. Okay, sorry. Saya kena tukar dia. Tapi ini boleh share ke group lah. Satu lagi boleh share pergi ke personal FB kita sebenarnya. Sekejap, saya kena cari dia punya tu. Mana saya punya? Saya kena tukar saya punya. Itu dia. Saya kena tukar, saya kena communicate atas nama siapa. Okay, bila kita dekat page ni, kita kena tengok kita communicate atas nama siapa. Jadi ini saya communicate atas nama Mr. Boy Hadi, nama personal. Jadi saya share, klik share, pergi ke newsfeed. So dia akan keluar dekat saya punya newsfeed. Okay. Dan saya tekan type kalau ada salam. Tambahlah apa post yang berkaitan, tekan post. So maksudnya boleh. Ya tuan-tuan. Okay. Tak boleh apa. Okay, terus. Jadi maksudnya sini, setiap posting ni, mana saja platform yang kita pergi, dia boleh post antara satu sama lain. Dia boleh post di satu tempat dan you boleh share. Sama ada you nak share dekat group, you nak share dekat page, you nak share pergi ke newsfeed balik. Tak ada masalah. Jadi saya nak tunjukkan ni, kenapa saya nak tunjukkan malam ni? Kerana saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa setiap posting ni, selain daripada you type semula, ada satu lagi cara, you post dia satu tempat tapi you boleh share banyak tempat. Dan yang bagusnya lagi, kalau you manage satu page, okay, kalau you manage satu page, okay, macam contoh
ini Mr. Boy Hadi kan. Okay, saya interact sebagai page. Tadi saya interact sebagai personal FB. Sekarang saya interact balik sebagai page FB. Okay. Okay. Kalau saya interact sebagai page ni, saya katalah saya nak buat share yang ni tadi. Okay. Saya tekan group. Lepas tu kalau ada 20 group, okay, kita boleh masuk. Macam ni sebab page ni dia hanya ada 2 group saja dia join. Tak banyak. Jadi macam mana nak buat? Kita kena pergi balik ke personal kita. Ingat bila page saja, you boleh buat 2 muka. Sama ada you nak jawab komen sebagai diri sendiri ataupun nak jawab komen sebagai page tersebut. Okay. Jadi bila kita macam ni ada logo kita kan. Okay. Personal page, personal FB, kita tekan share, kita tekan group. So kita akan banyak ada group. So contohlah mana-mana group ni tuan-tuan boleh klik satu kena ingat bila nak share ke banyak-banyak group ni maksimum dalam satu masa tu 20. And then you rehat dalam 30 minit baru you share lagi. Kalau tak nanti kena ban you punya Facebook. Memang ada yang dah kena. Dia terlalu share banyak maka dia kena ban. Jadi kalau kena ban atau kena suspend, jadi ada kena buat beberapa langkah supaya you dapat balik you punya Facebook tadi. Okay. Contohlah saya hantar ke grup public ni hari-hari motivasi. Okay. Saya post yang bersesuaian tu satu post saya hantar. Okay. Lepas tu baru satu post. Then saya pergi lagi Facebook, share. Saya cari lagi post yang lain. Kemana saya nak hantar post tadi? Okay. Mana tadi tu? Okay, katalah saya hantar ke sini. Okay. Saya post kat sini. Dah 2. Okay, nampak? So, satu post, you boleh post sampai 20. Tak perlu nak retype dan sebagainya. Ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Supaya, kalau page baru mula, boleh terus menjual. Boleh tuan. Boleh menjual. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh, you start sharing biasa dulu. Jangan terus menjual produk. Okay. Boleh juga menjual. Cuma kalau menjual awal-awal ni, orang tak nampak. Sebab biasanya, dalam Facebook ni, 5% je daripada you punya total kawan-kawan dalam personal page kata ada 5,000, dalam 55% je yang akan nampak kita punya post. So macam mana nak ditingkatkan kita punya post? Kena ada orang like, kena ada orang komen. Bila ada orang like dan komen, barulah mula kawan-kawan ni nampak kita punya post. Kalau tak ada orang like, komen, hanya lebih kurang, kalau 5,000 tadi, ini pengalaman yang saya belajar lah. Okay, 5%. Lebih kurang kali 5%. Lebih kurang 250 orang saja yang nampak kita punya post. Itu nampak saja, dia scroll lalu je. Bukan yang dia berhenti. Jadi kalau yang berhenti ni kita anggaplah mungkin dalam 1 ke 2% yang berhenti. So kalau 1 ke 2% tu lebih kurang 2 orang hingga 2.5 orang saja yang akan klik dan mungkin komen. So apabila mereka start komen, barulah you punya posting tu akan generate. Orang akan boleh mula nampak. Kalau tak ada orang like dan komen, maka orang tak akan nampak. Sebab tu, penting, selain kita nak orang like komen kita punya page ataupun Facebook kita kena rajin juga klik dan like mereka. Supaya kita ada engagement dengan dia. Sebab, kalau kita tak klik dan like dia, maka bila kita post, dia tak nampak. Sebab tu bila kita mula berinteraksi, maka kita akan saling nampak satu sama lain. Itu pentingnya dalam Facebook. You kena rajin juga komen, rajin juga like orang punya posting. Kalau tak nampak. Okay? So ni nampak So far ada pertanyaan tak tuan-tuan? Setakat ni. Benda ni nampak mungkin bosan lah. Tapi sebenarnya benda ni paling basic. Yang penting. Yang tuan-tuan kena tahu. Kalau begitu kena bina kolam dulu. Betul lah. Tuan ni dah tahu pasal kolam. So dia dah kira dia mula expert. So bagus. Kolam ni nanti saya akan bagi tahu macam mana untuk besarkan you punya prospek. Macam mana you nak bina prospek. Pertama, tempat tu kena ada. Dah platform tu dah ada. Tapi nak besarkan benda tu. Nanti saya akan kongsikan jugalah dalam kelas-kelas yang berkaitan. Cuma hari ni lebih kepada posting, lebih kepada share. So far dapat tak tuan-tuan? Maksud ni, you boleh post, you boleh share. Okay. Dapat. Okay, cun.
Okay, lepas tu ini saya tunjukkan ni page. Kalau personal Facebook lah, personal Facebook pun boleh share. Boleh share pergi ke group tadi. Share ke page pun boleh. Share pergi ke profile kawan pun boleh. Tapi janganlah share kalau kita nak menjual tu, janganlah post pergi ke FB personal dia kan. Macam tak elok lah pula. Biar kita post kat kita, tunggu dia like atau kita like dia punya posting, nanti baru dia akan nampak kita punya post. Macam tu. Jadi kalau you ada target kawan-kawan you nak attack ke untuk nak jual tu, you try like dia punya posting lah, supaya dia pun nak tengok apa you punya. Tadi ni Hardi like saya punya ni, apa Hardi ni buat sekarang tiba-tiba aktif pula ni like saya punya. Jadi you membuatkan dia tertanya-tanya. Kalau lagi you nak dapat highlight apa orang tu macam pelik kan, you tembak dia 10 like dalam satu masa. Kejap lagi dia tengok lah you punya Facebook tu, apa benda yang you ada. Tu cara jugalah sebenarnya membuatkan orang tu nak pergi tengok kita punya FB. Okay, ini adalah satu cara you buat posting, dan dalam masa yang kedua you buat sharing. Share. Satu posting you boleh share 20 group, dan you rehat setengah jam, you continue lagi 20 group. You jangan terus share 30, 41 dalam satu masa. Memang kena ban atau kena suspend nanti. Okay, ingat kalau boleh janganlah buat sampai 20, buatlah sampai 16 ke 15, 16 dulu. Rehat, lepas tu nanti share lagi. Rehat, share lagi. Sama juga kalau kita add kawan-kawan. Add friends pun sama. Jangan add mentang-mentang lah semua benda boleh like, you pun klik lah semua sampai 50. Itu pun sama. Potensi kena suspend pun ada. Dia takut kita scammer. Jadi kita klik dalam 15, 18, lepas tu rehat, klik orang punya komen dan sebagainya, lepas tu you klik lagi add number. Pasal apa nak kena add kawan-kawan? Macam saya kongsikan sebelum ni, kita ada personal FB, kita juga kena ada satu lagi personal FB. Okay, tujuan personal FB kita ni banyak untuk kita berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan kenalan-kenalan kita. Betul tak? Okay, macam tuan tadi kata dia nak buat kolam. Bila kita nak buat kolam, maka perlu kita ada satu lagi dummy, orang panggil. Bukan fake, tapi dia adalah dummy account kita. Okay, saya type di kat mana saya nak type ni. Apa saya pakai yang baru. Okay, kita ada personal FB. Ini FB 1. Dan kita juga kena ada personal FB 2. Okay, FB 1 ni lebih you cerita pasal you punya kehidupan, aktiviti harian dan sebagainya lah. FB 2 ni pun boleh lebih kurang sama. Okay, you ceritakan pasal kehidupan, tapi di sini you banyak mungkin untuk menjual dan sebagainya. Tapi tujuan FB 2 ni, okay, pasal apa saya kata tujuan FB 2 ni, perasan tak dekat friend list kita tu ada maksimum 5,000. Perasan tak ada 5,000. Jadi tujuannya untuk kita add seramai mungkin kawan. Jadi ada kawan tu you akan, dan mereka pun akan add you sebagai kawan. Okay, pasal apa penting kena add ramai kawan? Kerana bila kita post dalam kita punya newsfeed, maka potensi untuk mereka nampak kita punya post tu tinggi. Okay? Taklah setinggi 30%, mungkin 5% je. 5%. Tapi sekurang-kurangnya mereka nampak. Lepas tu kita like, komen, dia punya apa, tak kisahlah, bagi thumbs up, bagi emoji pun cukup dah sebenarnya. Tapi sebab kita nak buat engagement. Tapi ada satu lagi fungsinya, bila mereka ni sebagai you punya kawan, bila ada page, contoh macam page tadi kan. Okay, kita tengok apa page tadi Okay, katalah page, okay, inilah Mr. Bohadi ni Okay, dekat page Mr. Bohadi ni, kita boleh invite 5,000 kawan tu, kita boleh invite dengan satu klik saja. Kalau tak, nanti siapa nak like page kita kan? Contoh saya pergi ke mana dia punya sekejap, page Mr. Bohadi mana tadi tu, setting. Okay, dekat setting ni bawah sekali, dekat setting group, mana invite dia ni, sudah hilang. Sekejap kena tunjuk juga ni, tak boleh biarkan. Page info, selalu kat setting je. Sekejap, saya cuba dulu. Bukan general,
Ada saya tak nampak kat button dia. Siapa tahu mana nak kita invite kawan-kawan ni? Ada tak? Saya macam lost pula dekat sini. Apa pandangan tuan kalau page lama sekarang kita muncul balik? Tak ada masalah. Kalau page tu dah lama lagi bagus. Sebab kalau kita nak buat page baru, kita punya potensi adalah, kita punya potensi, Facebook akan cuba nak detect kita ni. Sama ada kita ni adalah orang yang benar ke ataupun scam. Jadi kalau page tu dah lama lagi bagus sebab Facebook tak perlu nak buat verification sangat. Sebab kalau yang selalunya sekarang ni, Facebook akan buat verification. Dia nak tengok betul tak orang ni. Tu penting. Okay. Sorry saya rasa saya lost kat sini. Ni dia. Okay, kita klik ni. Dan kita invite semua mereka ni. Ni kalau ada lagi yang ramai, you invite dekat mereka. People and other pages. Klik semua ni untuk mereka invite. Okay, siapa yang belum like lagi, you boleh tak perlu nak tak perlu kita nak klik satu-satu. Klik all saja dan kita akan invite semua orang untuk like kita punya page. Okay. Itulah kelebihan. Jadi maksudnya bila kita ada senarai kawan-kawan, maka kita boleh invite mereka ni dengan satu klik saja. Tak perlu kita nak klik satu-satu untuk invite mereka ke page kita. Sebab tu kadang-kadang kalau marketing nak buat zero cost marketing ni, kadang-kadang dia ada sampai 3 akaun, ada yang sampai 10 akaun pun ada sebenarnya. Yang saya cakap ni adalah benda paling basic dulu buat tuan-tuan. Create satu akaun FB saja. Create satu akaun page FB saja. Bila tuan-tuan dah biasa, baru boleh create another account. Third account dan fourth account. Okay. Tapi step account tu kena ingat, dia tak boleh di-approve macam tu je FB, sebab dia nak detect sama ada tuan-tuan ni betul ataupun bukan. Okay. Okay, itu yang pertama. So sekarang ni ada pertanyaan tak tuan-tuan? Saya nak tunjukkan last part yang paling penting antara semua ni. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat automasi posting kita. Okay. Dapat Okay, kalau dapat, saya nak tunjukkan tuan-tuan. Pergi ke page tu tadi balik. Okay, sekarang ni kita nak buat posting dekat page. Kita tak nak buat posting dekat kita punya personal FB. Kita nak buat dekat kita punya page. Okay, bila kita buat dekat page ni, ada satu kelebihan dia, kita boleh auto schedule. Kita boleh jadualkan kita punya post ni. Katalah hari Ahad kita ada masa lapang. Lepas tu kita sediakan 7 posting setiap hari Isnin sehingga ke hari Ahad. So nanti pada pukul sekian-sekian posting kita tu akan keluar. Jadi bila posting tu dah keluar, maka kita tinggal share je lah posting tu ke mana. Jadi yang ini saya nak tunjukkan tuan-tuan sekejap lagi. Okay. So macam mana nak buat? Pertama pergi ke page tadi. Okay, pergi lagi balik kepada page, klik. Okay, saya bagi contoh yang saya buat selalulah. Okay, page ni Mr. Boy Hadi. Okay, so ini adalah page saya. So tuan-tuan perasan tak ada create post in Business Suite ataupun create post in Facebook. Ini terus direct, instant. Tapi kalau dekat Business Suite ni, inilah kita boleh jadualkan kita punya post tadi. Tapi syaratnya you kena ada copywriting siap-siap lah. So dia akan jadi macam ni. Ni paparan dia. So macam mana nak buat? Kita pergi ke bahagian post and story. Okay, tekan sini. Post and story ni, klik. Okay, bila kita dah klik, okay, paparan dia akan jadi seperti ini. Okay, kejap Okay, ni. Okay, kalau tengok pada paparan atas ni, kiri ni publish yang telah dipostkan, yang telah dikeluarkan. Yang schedule ni yang sedang dijadualkan. Draft ni yang you draftkan. Boleh set untuk berapa kali post. Okay, bila kita klik satu, kita boleh duplicate tuan. Dekat sini klik. Okay, nanti kita boleh duplicate kita punya posting tadi. Klik, lepas tu pilih kat sini. Ni nampak ni, duplicate.
Jadi ikutlah 10 duplikat ke, tak kisah berapa kali duplikat pun boleh. Okay. Cuma sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat posting. Okay. Ini adalah publish yang telah dipost. Ini yang sedang dijadualkan. Dia tengah tunggu queue nak post. Okay, kita tengok dulu. Saya punya ni dah siap untuk sebulan sebenarnya. 29, 30. So, nanti saya akan buat untuk sebulan lagi. Okay. So, pada 29, 11.55, okay, post ni akan keluar. Dekat FB keluar, dekat Instagram pun keluar. Jadi, kalau ada akaun dekat FB dan Instagram, linkkan sekali. Cuma malam ni saya tak tunjuk lah macam mana nak link FB dengan Instagram. Okay. Hari ni kita fokus pada FB dahulu. So, macam mana nak create post ni? Tuan-tuan tekan saja create post. Create. Okay, create post. Lepas tu tuan-tuan cari copywriting yang tuan-tuan dah save. Okay. Ataupun tuan-tuan expert, tuan-tuan nak type biasa pun boleh. Ni nampak ada tarik kan? Okay, katalah kita nak letak dia sekarang 9.50. Kalau dia kena 20 minit ke depan baru dia akan keluar, tak apa. Okay, katalah kita nak buat 30 hari Jumaat pada pukul katalah 10 jugalah. 10 pagi. Okay. 10 pagi PM. Okay, ini you tekan ke bawah. Ni. 30, klik. Okay, lepas tu apa nak tulis sini? Okay, salam Jumaat. Okay, tadi malam Jumaat, salam Jumaat semua. Okay, ada tak kita nak save, kita nak hantar gambar. Okay, jika katalah ada gambar kita nak hantar kan. Okay, kita cari picture yang sesuai. Okay, katalah gambar yang sesuai. Okay, kita cari mana yang sesuai. Syurga ngaji. Okay, kan buat awesome lah. Katalah kat sini gambar ni. Okay, kita tekan open. So, nanti akan nampak preview kat sini. Sebelah kanan ni preview. Preview dekat desktop. Jadi kalau nak tengok preview dekat handphone pun boleh. Dia boleh pilih antara dua preview tu. Jangan risau, dia akan keluar automatik. Ini dia nak tunjuk macam mana paparan kita tu akan keluar. Lepas tu dekat Facebook dan juga Instagram. Okay, ini Facebook, ini Instagram. Ini paparan dekat Instagram. Okay. Kalau kita tak nak Instagram, kita untick saja Instagram. Tapi oleh kerana saya ada dua account, maka saya boleh klik dua-dua. Tapi yang ni, testing saya letak satu dahulu. Okay, bila ni dah siap semua, tinggal kita klik schedule post saja. Tekan. Okay. Untuk handphone, kejap lagi saya tunjuk tuan. Memang tepat soalan tu. Nampak? So, dia tengah tunggu queue. Tapi kalau kata kita tak nak dia tunggu queue, kita nak post juga sekarang kan. Macam mana paparan dia kan? 30 bulan 12, 30 Julai, pukul 10 pagi. Okay. Kalau katalah itu schedule post, besok pagi dia akan keluar. Tapi sekarang ni saya nak keluarkan dia sekarang juga. Saya tak nak tunggu besok dah. So mudah tak? Macam expert kan? Tak perlu nak berbayar semua ni. Free saja tuan-tuan. Lagi depan ni boleh senang buat kerja. Okay, tadi mana post 30 hari bulan? 30 ni kan. Okay, ni. Okay, kalau saya nak duplikat, klik button ni. Lepas tu ada 3 segi ni, klik. Okay, lepas tu duplikat post. Ataupun nak tukar tarikh pun boleh. Okay, sekarang ni saya nak post dia terus. Okay, saya nak post dia terus. Publish now bawah ni. Ni. Okay, klik. So, kejap lagi dekat page tu akan keluar. Mr. Boy Hadi. Post yang tadi akan keluar. So, bila post tu dah keluar, kan? Jadi, tuan akan dapat lah. Mungkin sejam selepas dia keluar, tuan-tuan baru perasan. Mungkin kan? Jadi, apa yang saya nak kongsikan kat sini, okay, bila post tu dah keluar, tuan-tuan tak payah pening dah nak post apa hari tu. Sebab tuan-tuan dah schedulekan untuk sebulan, post tu sekian. Bila dah keluar sekian, tinggal lagi tuan hanya perlu perlu share sajalah. Nak share dekat Facebook, dekat personal boleh, dekat group pun boleh. Jadi itu yang saya nak kongsikan malam ni. Sebab saya nak bagi tahu di mana tuan boleh post dan ke mana tuan boleh share post yang berkaitan hanya dengan satu klik sahaja. Nampak? Okay, ini yang saya pin, ini yang saya post tadi. So bila dah keluar macam ni, ada komen, ada button share. Tengok dulu profil kita sebagai apa. Okay, ini personal. So, klik.
Oh bukan, ini bukan personal, ini page. Ini personal. Okay, klik, tukar dia, klik, kita share pergi ke group. Ambil lagi. Okay, kita ada 5 minit lagi ya. Okay, nampak? Dia dah keluar tadi. Mana keluar tadi tu? Okay, ni kita share ke group, kita share ke personal FB pun boleh. Ni group-group ni tinggal kita klik lah ke mana kita nak share tadi. Dapat Okay, kita klik mana lah. Tak kisahlah mana-mana group kita nak masuk, hantar je. Contohlah Sentul buat apa hari ni. Kita hantar ke group Sentul ni. Okay, kita post. Tak payah tulis-tulis, post je. Nanti keluarlah dekat sana. Lepas tu kita nak share dekat personal FB kita pun boleh. Dekat newsfeed lah dia panggil. Newsfeed kita, share. Dia akan keluar. Okay, so kalau nak share 20, 30, 40, share daripada sini je. Tak perlu nak post banyak kali. Okay. Lepas tu pertanyaan tadi, macam mana nak post dekat handphone. Okay, pertama sekali bila nak post dekat handphone, tuan-tuan kena install Business Suite. Okay, apa dia Business Suite ni pula? Okay, sebab Business Suite ni penting. Okay, tuan-tuan kena install benda ni. Mana business? Ni, nampak ni, Business Suite ni. Ni, dari nampak tak DG atas tu? Bawah DG tu ada tulisan Business Suite. Okay, tekan dia. Dia akan, tuan-tuan pilih apa page yang tuan-tuan tengah manage. Katalah tengah manage, okay, saya pergi ke UTC Sentul. Okay, saya tengah manage page ni kan. Okay, UTC Sentul ada 2 kat situ saya manage. Facebook dan juga Instagram saya manage. Okay, sekarang ni ada create post kat situ. Tekan create post. Okay, lepas tu type salam Jumaat. Contohlah, salam malam Jumaat. Malam Jumaat. Okay, sekiranya ada gambar, letak gambar. Okay, cari gambar yang bersesuaian. Okay, katalah ini. Saya letak gambar ni. Done. Okay, lepas tu nanti tuan-tuan tekan. Ni apa? Tengok dulu. Okay, ini nampak dia hanya post dekat UTC Facebook Sentul saja. Sekarang ni saya nak sekali dengan Instagram pun boleh. Tekan Instagram. Kalau tak nak Instagram, untick balik. Tu kena tahu Okay, lepas tu dah ni, dan kita tekan next. Bila tekan next, dia akan tanya publish now. Nak buat sekarang pun boleh. Nak buat later. Later tu maksudnya dijadualkan lah. So, bila tekan later, dia akan minta tarikh. So, bila? Besok pagi, pukul berapa? Masukkan tadi, tomorrow. Katalah besok 31. Okay. Jam. Okay, katalah jam 7 pagi. Ataupun kita nak buat jam 10 malam. Ambil yang dalam tu. 7 malam. Jadi, 00. Tekan OK. So, bila tekan OK, schedule. Post lah. Okay. Lepas tu tekan schedule. So, dia akan keluar nanti pada 31 hari bulan. So, ini yang okay, kalau ni ada fail lah. Fail ni, jadi you kena reschedule balik. Okay. Tapi biasanya dia akan, macam ni nampak, perasan tak? Saya punya post ni dah ada schedule dah. Siap dah. Sampai ke 31 hari bulan. Ini yang ini yang tengah tunggu queue nak dipostkan. Ini yang telah dipostkan. Ini yang telah dipost, yang sudah keluar. Ini yang sedang tunggu queue, schedule. Okay? Dapat tak? So, ingat you kena buka Business Suite. Kalau buka FB, boleh. Okay? Boleh juga buka FB. Tapi dekat FB tu, bila kita post, katalah ni FB ni page. Ini page Tekan page. Okay, lepas tu katalah kita pergi ke UTC 1XOX UTC tadi. Okay. Dekat sini pun ada juga untuk posting. Post. Tapi post kat sini untuk yang dia post sekarang. Bukan yang schedule post. Kita post ni sekarang, dia akan keluar sekarang. Dapat tak? Jadi kalau kita nak jadualkan dia, so kita kena install benda ni. Page Manager ataupun Business Suite. Tekan ni. Jadi kita back. Kita carilah akaun yang kita nak post tadi. Ni akaun yang kita nak post.
So macam mana kita nak tahu ini sebelah kiri ni, okay, sini kalau perasan ni, nampak tak? Dia tak ada button lah, saya kena buat button nanti. Okay, bawah sekali recent post, dekat bawah recent post tu ada bentuk logo kan, tekan logo tu, okay, dia akan ke paparan ni lah, macam home screen. Okay, kalau tekan sebelah dia, dia dah pergi ke dia punya menu, post, story, foto, calendar. Okay, lepas tu kalau tambah ni maksudnya kita nak buat posting, tambah foto dan sebagainya. Okay, jadi ini tak apa, you boleh explore kemudian. Benda ni simple sangat. Tinggal lagi saya nak kongsikan kita nak manage account mana kat sini. Pilih lah. Kalau macam account tadi satu lagi, account digital marketing contohnya. Lepas tu saya nak post, create post, tekan. Okay, saya masukkan salam perkenalan. Okay, lepas tu tekan next. Lepas tu publish schedule. Bila kita nak masukkan. So dapat tuan-tuan? Benda yang baru hari ni, alhamdulillah dia macam bisnes, you tak payah bayar orang pun. Benda ni simple. Nanti saya tunjukkan macam mana saya bekerja. Mana saya punya jadual posting tu. Okay. Saya sebenarnya adalah manage. Okay. Saya tunjukkan dulu supaya tuan-tuan nampak benda ni macam mana. Okay, share screen tadi. Saya kena matikan screen ni macam mana. Mana dia ni? Okay. Saya nak tunjuk tuan-tuan, saya kena matikan dia punya background dulu supaya nampak. Tak perlu. Saya pakai share screen sajalah, senang. Okay. Okay, ini adalah saya punya jadual posting lah yang saya buat. Okay, nampak tak? Okay, ni. Ni saya buat macam ni. Pukul berapa kita nak buat. Lepas tu kita memang dah siapkan dia punya copywriting, gambar. Lepas tu kita letak lah. Pukul 7 saya nak letak doa, pesanan, lepas tu motivasi. Ni semua posting-posting lah. Ini baru satu page. Okay, kalau nak page lain lagi, ni, nampak ni. Semua ni nampak banyak. Tapi boleh siap dalam masa 1 hari je. You bagi masa 2 jam, dah siap dah posting untuk 30 hari. Itu yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan hari ni. Okay, macam contoh ni katalah dealer XOX Malaysia ni, saya punya posting 1, info, recruitment, black, prepaid, intro dealer. Ada 5 posting 1 hari untuk benda ni. So pada pukul berapa saya nak post? Tu pukul 8, pukul 9, pukul 11, pukul 5. Lepas tu page yang kedua, XOX by Jan 1. Page yang ketiga, lepas tu page yang satu lagi. Ada lagi belakang ni. Yang satu lagi. Ini contoh Mr. Boyadi. Ini banyak sikit saya post. Ada 6 setiap hari. Okay. Itu saja nak tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana benda ni you dengan zero cost marketing memudahkan you buat kerja. Okay. Dengan page. Itu saja mungkin saya boleh kongsikan untuk anda hari ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh komen dengan kita punya admin. Dan saya boleh buka lah mungkin sampai 10-10 minit. Sebab kita pun start 9-10 tadi kan. Okay, kalau ada pertanyaan, saya benarkan tuan-tuan untuk bertanya lah. Ada lagi 7 minit. Okay, siapa nak tanya? Okay, boleh unmute mic. Okay, so far okay faham Kita ada Japsong, yes, Japsong. Selalu nampak Japsong dengan Cik Latif. Yang lain saya tak kenal lagi. Tuan Aizal kenal, Tengku ada. Boleh delete ke page yang dah ada? Jangan delete tuan. Kalau boleh tukar nama je. Siapa ni yang tanya ni? 8826. Untuk handphone sama dah jawab. Okay, untuk page yang dah ada tak payah delete. Pakai je page tu semula. Sebab tak perlu nak melalui verification pula depan ni. Sebab dia kalau selalunya untuk page-page baru ni dia akan monitor. Kadang sampai sebulan. Jadi pakai je page yang lama tu. Okay.
Okay, kalau tak ada, saya nak kongsikan satu perkara. Tuan-tuan dalam ni mungkin ada yang ada produk masing-masing kan? You ada produk sendiri dan sebagainya kan? Okay, jadi sekarang ni, kebetulan saya memang ada tim untuk digital marketing. Okay, tim saya sendiri adalah OneXOX lah. So, dalam OneXOX ni pun ada tim digital kita. Kita memang develop mereka ni untuk pemasaran secara online. Macam kita, saya di OneXOX jual singkat atas talian. Jadi, kebetulan besok malam, saya bersama dengan Coach Zul. Okay, Coach Zul ni master trainer e-usahawan. So, kami ada kerjasama dengan mereka untuk bangunkan tim digital. Okay, kalau tuan-tuan berminat untuk nak dengar dahulu apa yang kami ada, apa yang mungkin kita boleh bekerjasama, saya alulukan untuk tuan-tuan datang. Nanti boleh PM pada admin masing-masing lah, admin group. Kalau sebab saya ingat ada dalam 3-4 group yang ada dalam ni. Jadi PM je admin group, nanti mereka akan bagi link untuk besok kita akan buat pada pukul 9, okay? Penerangan berkenaan OneXOX Digital Marketing. Okay, apa yang saya boleh bagi gambaran sikit, dalam tu kita akan kongsikan bagaimana you bermula sebagai digital marketing team menggunakan produk OneXOX, satu. Dan yang kedua, kalau you ada produk juga, kami akan bantu anda macam mana nak besarkan you punya prospek. Dan kami akan bantu tu bila you dapat join kami punya team lah. So, kita akan bantu you besarkan you punya prospek. Sekarang ni mungkin you ada produk sambal ke, sos ke, apa sajalah. Okay, property dan sebagainya. Dan you kena cari customer, betul tak? You kena cari customer. Kena aktif selalu cari customer. Jadi, kami ada cara macam mana untuk besarkan you punya prospek supaya you ada potensi untuk dapat sales. Nanti saya akan kongsikanlah selepas sesi tersebut. Jadi, kalau berminat nak tahu, saya jemput anda semua, PM admin, tengok dalam grup tu ada admin kan, PM mereka, nanti mereka akan bagi link besok pukul 9 malam, sesi 1 jam saja. Dan juga yang bagusnya dengan coach kita ni, master trainer kita ni, ada beberapa grant yang boleh ditawarkan kepada tuan-tuan, iaitu grant digital marketing lah, okay, dalam pemasaran digital. Jadi tengok, mungkin produk tu tuan-tuan boleh gunakan untuk Shopee ke ataupun di platform yang lain. Tengok macam mana, boleh bertanya dengan beliau juga. Okay, itu saja. Ada persoalan lagi, nama page boleh tukar, boleh tak kita pindahkan follower dari page A ke page B? Nak pindahkan tak boleh, hanya boleh invite saja mereka. Itu jawapan untuk yang kepada Tuan Saifuddin. Kita invite, kita kan ada FB personal tadi, invite semua mereka masuk kepada kita punya page tadi. Ataupun edit saja page yang pertama tadi tu, kalau dah tak guna atau fungsinya dah berlainan, mungkin dah bertukar perniagaan, katalah dulu buat restoran, sekarang mungkin travel insurance, travel. Sekarang mungkin travel dah tutup kan waktu PKP, mungkin tuan buka kedai makan ke atau tuan buka bidang lain lagi, tukar je nama page tu, tak ada masalah. Nama page katalah ABC, nak tukar XYZ pun tak ada masalah. Okay. So itu saja daripada saya malam ni. Kita jumpa esok. Kalau ada berminat, PM saja kita punya admin. InsyaAllah kita akan berjumpa. Itu saja daripada saya. Kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum.